Siapakah musang dan tikus dalam UMNO? Beranikah Zahid pecat musang dan tikus ini? Kita mendengar suatu kenyataan keras daripada Zaid Hamidi. Tak tahulah keras cakap saja ke atau memang dia nak buat lah kan. Sebab dia kata musang perlu dikeluarkan. Banyak musang punya dalam UMNO ni. Ada musang berbulu ayam, ada musang berbulu apa tak tahulah. Dia kata musang perlu dikeluarkan, tak mahu ada bangkai tikus di dalam telaga kita. Tikus pun ada dalam UMNO, betul lah tu. Dalam UMNO ada musang. Musang ni tuan-tuan dia kira nak mencuri ayam ni tuan-tuan. Musang ni jahat tuan-tuan. Jadi dia mengakui lah dalam UMNO tu ada musang. Musang ni kalau kita kecil-kecil dululah, malam-malam ni dia merayau, dia curi ayam dalam geban tu, ataupun dia tangkap ayam yang tidur atas pokok dan sebagainya kan. Itu musang. Dan kadang-kadang kita ada juga satu perumpamaan kan yang namakan musang berbulu ayam. Maksudnya musang itu dia menyamar. Jadi dia menyamar macam ayam, jadi berbulu ayam. Ayam pun tak tahu itu musang. Tiba-tiba dia tangkap ayam. Kan? Okey. Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi hari ni dia mengatakan, menegaskan bahawa pihaknya akan melakukan pembersihan musuh dalaman gabungan itu dan UMNO. Maksudnya dia kata kita akan melakukan pembersihan musuh dalaman dalam BN dan juga musuh dalaman dalam UMNO. Jadi kita tak tahulah siapa musuh dalaman ini. Mungkin tuan-tuan tahu. Tuan-tuan tahu siapa musuh dalaman. Siapa yang musang-musang yang disebutkan siapa tu Zaid Hamidi ni. Dulu kita dengar Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang, saya selalu sebut perkataan ayam lah, kera lah, monyet lah kepada musuh politik dia kan. Jadi Zaid Hamidi dah ikut sama lah, dah jadi zoologist. Ahli kaji haiwan. Dia mengatakan bahawa dia nak buang musang dalam BN dan dalam UMNO, dan dia kata dia nak buat pembersihan untuk buang musang-musang ni dalam, sama ada dalam UMNO ataupun dalam BN. Dia kata kita tahu kalau ada musuh di luar parti kita. Jadi maksudnya musuh yang clear, okey, musuh-musuh yang clear macam parti pembangkang lah, dia kata kita tahu. Itu mudah untuk kita kenal, dia cakap kan. Memanglah musuh kita kenal, maksudnya kalau BN mungkin musuh dia DAP, musuh dia PKR, Amanah dan parti-parti pembangkang kan. Tetapi dia kata kalau duri dalam daging, duri dalam daging, gunting dalam lipatan, kalau ada duri dalam daging, gunting dalam lipatan, kita kenal juga, dia kata. Maksudnya dia hebat ni. Okey, dia kata kalau ada musuh dalaman pun dia kenal. Sekilas ikan di air, kita kenal jantan dan betinanya. Perumpamaan dan bahasa kiasan yang dia gunakan ini amat kritis lah tuan-tuan. Ada duri dalam daging, maksudnya ada musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, semua dia kenal, dia kata kan. Lepas tu ikan dalam air pun tahu jantan betina, maksudnya dia pakar betul-betul. Tidak lama lagi, dia kata tidak lama lagi, saya ulangi, tidak lama, itu dia katakan, sesuatu mesti dilakukan untuk membersihkan. Jadi kita boleh tahu bahawa antara perkara yang boleh dilakukan oleh Zaid Hamidi dalam BN atau UMNO kalau nak bersih ni, antaranya lah pecat lah kan. Kalau nak pecat, nak bersih musuh dalam selimut, nak bersihkan mereka-mereka yang menjadi gunting dalam lipatan, cara nak bersihnya pecat daripada parti lah. Kan, maksudnya kalau parti dalam bentuk parti itu boleh dipecatkan daripada BN. Tetapi kalau dalam UMNO, ahli ni, dia akan dipecat dari keahliannya ataupun akan gantung keahliannya. Itu cara sesebuah parti itu nak membersihkan parti itu daripada musuh dalam selimut. Kita harus melakukan pembersihan dari dalam. Ini satu kenyataan pedas, satu kenyataan yang tegas, serius yang dibuat oleh Zaid Hamidi. Tetapi sejauh mana penegasan itu dilakukan, kita tengok nanti kan.
kita tidak mahu ada musang dalam reban ayam. Betul lah tu. UMNO ni umpama reban ayam. Dia mengaku tuan-tuan. Jadi dia kata musang tu, kita tak nak musang duduk dalam reban ayam. Jadi mengakulah reban ayam. Musang perlu dikeluarkan. Takkanlah UMNO sama dengan reban ayam tuan-tuan kan. Tapi kalau dia nak mengaku atau dia buat kiasan macam tu, kita terima je lah kan. Jadi dia tak mahu musang duduk dalam reban ayam, sebab kalau musang duduk dalam reban ayam, sudah tentulah ayam-ayam itu akan dimakan oleh musang kan. Musang perlu dikeluarkan daripada reban. Jadi maksudnya cara nak keluarkan musang macam mana? Kalau cara nak keluarkan musang sudah tentulah dengan memecat pemimpin-pemimpin ke, ahli-ahli ke, yang menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan UMNO dan BN. Kita tidak mahu juga, dia kata, dia pun kata kita tidak mahu juga adanya bangkai tikus dalam telaga kita. Ni dia kata UMNO tu umpama telaga pula. Jadi kalau ada bangkai tikus dalam telaga, sudah tentulah air itu busuk. Okey, telaga yang ada bangkai tikus, airnya tidak boleh diminum. Yang ni ada khilaf ulama tuan-tuan. Sebab saya ada dengar, saya ada hadir ceramah, ada khilaf ulama. Air 3 kolah lah, air 2 kolah, air dia ada yang kata, ulama yang kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Tapi secara umumnya memanglah bila ada bangkai tikus, kita tahu ada bangkai tikus dalam telaga, sudah tentulah kita tak nak minum. Jadi Zahid dengan tegas menyatakan kita nak keluarkan musang dan kita nak buang bangkai tikus dalam telaga. Okey, kita buang bangkai tikus dalam telaga kan. Dan dia bercakap tu di mana tuan-tuan? Dia bercakap ketika merasmikan Perhimpunan Agung Parti Makal Sakti. Parti Makal Sakti ini adalah parti yang berasaskan kaum India di Pusat Dagangan Dunia Putera PWTC. Okay. Bagaimanapun, kan? Bagaimanapun Zahid kata apa? Tidak menyebut nama, dia tak berani nak sebut. Jadi dia tak sebutlah, mungkin secara umum, secara terang-terang dia tak sebut siapa gunting dalam lipatan ataupun musuh dalam selimut yang dimaksudkannya. Bagi saya lah, bagi saya, daripada gerak-geri, daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat sama ada ketika taklimat khas dan sebagainya, bagi saya lah kalau Zahid ni berani, Zahid ni seorang pemimpin yang tegas, anak jantan, dia pecatlah Ismail Sabri. Okay? Perdana Menteri dan Naib Presiden UMNO. Kalau dia berani dan dia tegas, sebab jelas Ismail Sabri tidak mengikut apa yang Zahid Hamidi nak. Zahid Hamidi dan beberapa pemimpin lain duk hari-hari dia sebut suruh bubar. Tetapi Ismail Sabri buat relax je. Kan? Jadi bagi saya lah, antara gunting dan lipatan, musuh dalam selimut dan musang atau tikus yang dikatakan ni oleh Zahid Hamidi adalah yang paling besar Ismail Sabri lah. Naib Presiden dia sendiri yang jelas tidak mahu mengikut telunjuk Zahid Hamidi, tidak mahu bubar. Sedangkan mereka duk kata bubar. Okay? Dan hari ini ketika Zahid bercakap tentang ada musang, ada tikus dalam telaga, ada musang dalam reban, Ismail Sabri mengatakan bahawa dia tak bincang lagi dengan top 5 bila nak bubarkan parlimen. Okey. Jadi dia tak bincang lagi dengan Ismail Sabri, kata dia tak bincang lagi dengan top 5, iaitu presiden, timbalan presiden dan naib presiden. Top 5 siapa tuan? Zahid Hamidi, Muhammad Hassan, Khalid Nordin, Mahzir Khalid dan dia sendiri. Dia tak bincang lagi, dia kata dengan top 5. Dalam top 5 ini bila nak diadakan PRU, tak bincang pun tak. Jadi jelas bahawa Ismail Sabri berani. Dia berkata dia tak bincang lagi. Dan bagi saya lah, ini pandangan saya, musang yang paling besar dalam UMNO itu ialah Ismail Sabri. Kalau Zahid anak jantan, kalau Zahid berani, sila pecat. Sila gantung Ismail Sabri. Barulah kita boleh sanjung Ismail Sabri yang berani bercakap di belakang, cakap depan-depan dan
bagi saya lah eloklah dibuang, dipecat, sebab jelas Ismail Sabri tidak mengikut telunjuk Zaid Hamidi dalam urusan ataupun dalam isu pembubaran. Jadi kalau dia berani, walaupun kemungkinan katalah dia berani buat pecat Ismail Sabri dan tarik sokongan, maka bubarlah parlimen kan. Itu yang Zaid Hamidi nak, itu yang UMNO nak. Jadi apa masalahnya, bubarlah. Di sana nanti rakyat boleh tahu bahawa sebenarnya UMNO ni nak jaga rakyat ke ataupun nak jaga kuasa dan pangkat UMNO. Jadi kalau dia pecat sehingga berlakunya pembubaran, maksudnya UMNO dia tidak mementingkan kebajikan rakyat, dia tidak mementingkan kesusahan dan penderitaan rakyat. Kalau dia pentingkan, dia takkan bubar. Jadi kalau dia bubar, itu menunjukkan bahawa UMNO tidak mementingkan kesejahteraan rakyat, sebab rakyat sekarang ni bukan nak pilihan raya. Rakyat sekarang ni nak supaya kehidupan mereka dibela, kehidupan mereka diberi perhatian dalam keadaan kos kehidupan yang meningkat, dalam keadaan harga barang yang melambung tinggi tanpa dikawal. Rakyat tidak nak pilihan raya, tetapi rakyat nak supaya mereka dibantu. Alangkah baiknya kos pilihan raya umum yang berjumlah 1 bilion itu digunakan untuk membantu rakyat. Betul tak? Jadi kalau pilihan raya itu pun tidak seharusnya dilakukan sekarang, sebab kita ada lagi lebih kurang hampir 1 tahun lagi barulah edah pilihan raya itu tamat ataupun penggal parlimen tamat. Jadi mana mungkin ataupun apakah pentingnya pilihan raya itu diadakan. Jadi kalau Zaid Hamidi dan UMNO membuat langkah drastik ini sehingga pilihan raya diadakan, maka jelaslah bagi saya rakyat kena mengambil pendirian menolak UMNO Barisan Nasional. Yang jelas mereka bukan memikirkan masalah rakyat, bukan memikirkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tetapi mereka hanya mementingkan kuasa pangkat. Sebab apa? Zaid dah beritahu bahawa UMNO memerlukan kuasa mutlak. Dia tak nak share kuasa lagi dengan Bersatu, dengan PAS, sebab share ni susah dia katakan. Dan juga kalau dia ambil keputusan itu, sebenarnya UMNO membelakangkan PAS, membelakangkan Bersatu dalam tindakan untuk ke arah pembubaran parlimen. Sedangkan keputusan itu seharusnya adalah keputusan kabinet, bukan keputusan UMNO. Jadi tuan-tuan, kita tunggu sama ada dia berani atau tidak, dan dalam tindakan dia sehari dua ini ataupun mungkin dalam seminggu dua ini, kita tengok apa yang UMNO buat. Adakah ini sekadar cakap untuk memberi amaran, warning kepada Ismail Sabri, atau betul-betul nak buat, kan? Jadi sebenarnya bagi saya dia sebenarnya tersepit. Kalau dia berubah, jelas bahawa rakyat kita harap rakyat ataupun rakyat boleh fikir. Kalau dia berubah, jelas bahawa UMNO membuktikan bahawa mereka bukannya nak membela rakyat, tetapi mereka pentingkan kuasa. Kalau dia tak berubah ataupun dia tak ambil tindakan kepada Ismail Sabri, jelaslah dia adalah pemimpin yang tak berani, pemimpin yang cakap saja tetapi tidak berani melakukan sesuatu perkara berdasarkan kepada perlembagaan parti. Sedangkan perlembagaan parti UMNO itu jelas menunjuk antara lain menyatakan bahawa seseorang ahli itu mesti tunduk dan patuh kepada parti, arahan parti, mesti diikut arahan parti. Jadi kalau tak tunduk dan tak patuh, itu sudah melanggar arahan parti dan boleh dipecat atau digantung. Tuan-tuan dan puan, kita tadi saya dah sentuh bila Ismail Sabri kata saya tak pernah lagi berbincang, okey, saya tak pernah lagi berbincang dengan top 5 dalam dalam perkara nak bubar. Kita tengok apa kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri. Saya cuba cari apa kenyataan dia. Sedangkan jelas dia kata apa? Ismail Sabri menyatakan bahawa hari ini beliau berkata beliau belum berbincang, belum berbincang lagi dengan top 5 berhubung tarikh pilihan raya ke-15. Top 5 UMNO saya dah sebut tadi adalah Zaid Hamidi,
Mak Hasan, Mazhar Khalid, Khalid Nordin dan diri dia sendirilah. Okey. Selepas bincang top 5, dia kata kalau dalam bincang top 5, top 5 bukan top 5, barulah dia akan bincang MCA, MIC serta parti komponen Barisan Nasional yang lain. Lepas tu dia kata baru bawa ke kabinet. Sebab di bawah perlembagaan kena ada kelulusan kabinet sebelum saya menghadap yang di-Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan, kalau ikut cakap Ismail Sabri ini, dia kata kena dapat kelulusan kabinet, apakah UMNO boleh dapat kelulusan kabinet? Kan? Jadi di sini kita nak lihat apa pendirian PAS, pendirian Bersatu dalam isu ini. Okey? Sebab dia kata kelulusan kabinet itu penting. It is not the sole power of a prime minister, but it's a collective decision has to be made by members of cabinet. Itu yang dinyatakan oleh Ismail Sabri. Itu prosedur, dia kata that is the procedure has to be complied with. That is the procedure have to be complied with. Itu adalah prosedur yang perlu dipatuhi, katanya semasa berucap di majlis penyampaian peruntukan masyarakat Cina di Bera, di parlimen dia lah, di balik ke Bera hari ini di Padang Luas. Okey, walaupun belum berbincang, dia kata apa mengenai tarikh pilihan raya, Ismail Sabri mengingatkan bahawa mengingatkan pimpinan BN di Bera untuk bersedialah memperkemaskan gerak kerja jentera dan sebagainya kan. Dia kata di parlimen Bera ni ada Don Guai, ada Don Teriang, ada Don Kemayan. Don Teriang dimenangi oleh DAP kan. Don Guai BN dan juga dikemayan oleh BN. Di Guai di Kemayan saya rasa YB Rosli, di Guai saya tak ingat apa nama Esko Don Guai. Okey, PRU15 menurut Ismail Sabri walaupun tarikhnya belum diketahui tapi memberi mayan ia semakin hari semakin dekat. Kalau dia diambil tindakan ataupun saya yakin bagi saya lah saya tidak nampak bahawa Zahid Hamidi dan UMNO berani untuk mengambil tindakan kepada musang-musang yang disebut tadi. Tak berani ambil tindakan bagi saya lah. Mungkin itu hanyalah gertakan ataupun hanya strategi politik dia sebagai kadang-kadang politik ini dia tuan-tuan sebenarnya adalah strategi, penuh dengan strategi, penuh dengan seni. Kadang-kadang dia cakap tu macam tegas, macam betul-betul nak buat, tapi sebenarnya hanyalah sebagai amaran ataupun sebagai taktik dia lah untuk mengelirukan musuh-musuh dia sendiri. Kadang-kadang dia menunjukkan di dalam UMNO itu pecah, nak tunjuk bahawa UMNO pecah, jadi pembangkang rasa lega UMNO pecah, padahal sebenarnya itu semua adalah strategi politik. Dan bagi saya lah UMNO ini penuh dengan seni. Jadi kadang-kadang dia berpecah tapi sebenarnya tak pecah. Bila tiba pilihan raya mereka tidak akan berpecah, kerana di sana ada gula-gula, ada caranya. UMNO ni ada cara dia tuan-tuan, kita faham lah bagaimana cara dia. Kadang dia bagi jawatan, kadang dia bagi apa-apalah untuk mengelakkan perpecahan. Okey.